Hai guys, Assalamualaikum, bersama Dia dan tim House to Malaysia. Kali ini kami berada di Meru, Kelang, Selangor. Rumah ini terletak di kawasan kampung, berkonsepkan farmhouse dengan sedikit unsur bohemian. Menariknya juga guys tentang rumah ini di mana struktur binaan luar rumahnya menggunakan batu merah red bricks tu. Korang nak tengok? Tapi sebelum tu seperti biasa, untuk korang yang baru jumpa channel ni, pastikan korang like dan subscribe House to Malaysia. Jom ikut dia ketuk. Let's go guys. Hai dia, hai House to Malaysia. Selamat datang ke rumah saya. Cepat masuk. Assalamualaikum, nama saya Nur Azlina binti Muhammad Yunus, pemegang akaun nurazlina.yunus. Rumah saya adalah rumah yang baru jadi siap dibina. We started to move in since December last year, so dah lebih kurang 6 bulan. Rumah ni berkeluasan sebanyak 1,300 kaki persegi, yang mana termasuk dengan build up area di luar. Bercakap mengenai konsep rumah saya ni adalah rumah farmhouse. Farmhouse yang ada elemen batu-batu merah, dan juga dia adalah gabungan konsep farmhouse dan juga bohemian lah. Rumah ni dibina di tanah sendiri, iaitu pemberian ayah saya. Since saya duduk di kampung, jadi dia punya konsep ni memang suit lah with my surrounding area. Kalau dia perhatikan, memang kebanyakan, dia punya surrounding dia tu banyak pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan, dan kebetulan juga jiran saya pun mempunyai ladang sayur-sayuran, dan ayah saya pun ada membela haiwan ternakan. Jadi saya rasa pemilihan konsep tu bertepatan lah dengan rumah saya. Okay, jom saya bawa anda semua tour ke rumah saya. Kita mulakan dengan living hall dulu. Okay, inilah ruang tamu saya. Ini adalah TV cabinet yang sebenarnya asal usulnya adalah vintage dressing table pemberian kawan saya. Sebelumnya dia berwarna dark brown, tone dia agak gelap, so saya decide untuk repaint dan letakkan sedikit rotten web, so kita nak bagi dia suntikan bohemian lah. Selain itu juga di sekitar dinding ni saya letakkan banyak feature wall art yang mana dia memang konsep dia memang konsep bohemian. Dan kalau dia perhatikan, kebanyakan space ataupun sudut-sudut di rumah saya memang menggunakan banyak daun-daun ataupun pokok-pokok yang real plants lah. Memang I prefer to have them inside my house sebab dia beri saya vibe yang sangat bagus, dia memberi mood yang baik, dan saya rasa macam it's giving a house a soul. Dan dia juga membantulah sekurang-kurangnya membantu saya untuk distress kan. Lagi-lagi profession saya yang setiap masa tengok pada monitor screen, so at least kalau saya balik rumah tu saya banyaklah relief tension, dan bantu saya lah untuk it's like a natural therapy lah untuk saya. Kalau kita bercakap mengenai konsep bohemian, mesti ada texture dan juga elemen rotan. So sebenarnya rotan chair ni saya beli di Shopee. Harganya taklah mahal sangat. Tak silap saya ship all the way from Indonesia, tak silap saya. And then this 3-seater sofa ni pun saya beli di Shopee juga. Harganya, tak silap saya, daripada local seller lah. Harganya pun tak mahal. Dan pemilihan warna sofa tu memang saya memilih warna off-white lah. Towards cream macam tu, beige colour. Dan ramai yang tanya, tak susah ke nak jaga sofa yang putih macam ni kan? So that's why I have this sofa blanket lah. Okay, selain dia beri efek layering, dia juga dapat purpose dia untuk jadikan sebagai sofa protector lah. So bila once dia dah kena stain ke, kotor ke, just
kita simply ambil dan basuh je lah. That's why saya ada sofa protector ni lah. Okey, untuk peminat IKEA, mesti you all familiar dengan rotan basket ni. Dia sebenarnya adalah laundry rotan basket, tapi saya terinspirasi daripada satu video YouTube ni di mana dia buat transformation daripada laundry basket menjadi coffee table. So, inilah hasilnya. Saya order tempered glass ni daripada Shopee juga, and then coffee table ni saya just pusingkan dia and then saya attach lah dengan tempered glass kat atas ni. Ini one seater kerusi vintage sebenarnya, given by my family in-laws. Dia sebenarnya satu seat, tapi sebab ada 2 unit, so saya combinekan dia. Dan dia sebenarnya adalah sofa lama yang saya repaint balik lah. Dan cushion ni saya beli di Shopee juga, and then saya try to match lah dengan the whole concept yang ada di dalam living room saya lah. Okay, untuk side table ni, saya pun beli di Shopee juga. I put just simple accessories lah dekat sini. Konsep bohemian, of course lah, memang banyakkannya ada berunsurkan rotan dan pokok-pokok hidup, dan ialah ini just untuk penyeri di sudut rumah. Okey, jom saya bawa anda semua ke dining area saya. Sebelum kita ke dining area, di rumah saya ni sebenarnya ada 2 sudut pembahagi, yang mana sudut ni adalah shoe cabinet sebenarnya, tapi saya selain daripada tempat untuk saya menyimpan kasut-kasut, saya juga jadikan dia sebagai console table lah, di mana saya letakkan decorative item saya di atas ni lah. Dan kalau boleh lihat di sini, adalah hasil daripada lukisan saya sendiri. Kebanyakan barang-barang decorative item ni memang saya beli dekat Shopee, online Shopee. Kalau bukan online pun saya akan beli di physical store lah, contohnya macam Puga ataupun Object ataupun Yuju Home dan sebagainya lah. Even Kaisen pun saya ada purchase lah untuk barang-barang decorative item ni. Okay. Tapi yang ini sangat rare. Memang tak ada dekat mana-mana pun kedai, sebab saya yang hasilkan dia sendiri. Okay, it reminds me during the PKP. Masa tu ramai sangat yang tiba-tiba jadi home planter, termasuklah saya. Itulah momen yang saya start berjinak-jinak dengan pokok-pokok. So pada masa tu saya fikir saya nak buat dengan daun-daun kering yang ada. Dan saya terfikir why not kalau kita keringkan dan frame, so dia jadi satu wall art lah. Saya ambil pokok-pokok yang daun-daun pokok yang dah mati, and then saya letakkan di dalam buku, keringkan dia, dan saya bawa ke kedai frame. So RM250 lah untuk cost framing, dan yalah, dia punya outcome dia sangat priceless lah untuk saya. Saya tunjukkan satu lagi sudut pembahagi ruang yang mana saya jadikan ruang untuk mirror console table lah. Okey, kalau perhatikan kat sini, ni adalah kaki mesin jahit lama yang saya beli di Shopee, dan pine tabletop ni saya tempah sendiri, custom made daripada semut tukang, dan juga mirror ni pun saya beli di Shopee, yang mana saya try look up for something yang boleh match dengan kaki mesin jahit ni lah. So vibe kat sini adalah lebih vintage lah, lebih vintage, dan dia ada elemen sentimental lah untuk saya. Kerana violin ni sebenarnya mengingatkan saya kepada arwah bapa mertua saya yang sebenarnya dia tak sempat pun nak tengok rumah ni sebab dia dah meninggal kerana kanser. Jadi saya letakkan violin ni sebagai untuk tanda peringatan lah untuk dia. Okay, sebelum saya bercerita tentang konsep dining room saya atau dining area saya nak bercerita lah tentang feature wall, red bricks feature wall saya ni. Sebelum ni dia pun excited, dia nak tahu pasal significant feature wall ni. Dia sebenarnya adalah continuous concept lah dengan bahagian luar rumah saya. Dan setakat ni memang saya biarkan dia kosong. Memang in future memang saya ada plan lah untuk buat wall decoration. Dan red bricks feature wall ni sebenarnya saya terinspirasi lah daripada sebuah butik hotel di Melaka. Jadi saya try lah untuk implement konsep tu di dalam rumah. Okey, untuk dining area ni memang saya memilih untuk menggunakan 8-seater table dining, yang mana
Dining table ni saya custom sendiri daripada semut tukang. Dia menggunakan jenis kayu semangkuk yang mana recommended by semut tukang lah. Dia adalah lebih lasak, tahan lasak dan dia juga kalis air. Dan kenapa walaupun saya 5 orang je dalam rumah ni, tapi saya memilih untuk menggunakan 8-seater table sebab saya mempunyai family yang besar. Saya ada 7 orang adik-beradik, so every time kita buat gathering ataupun kita buat makan-makan, semua tempat ni akan fully occupied lah. Kadang-kadang sampai ada yang terpaksa makan di bawah lah. Okey, untuk meja ni sebenarnya dia memang custom made, yang mana kaki dia pun unik sebenarnya. Sebab saya dan suami, kami tak berapa minat dengan konvensional punya design kaki yang ada di tepi lah, ada di sisi di bucu meja, sebab dia agak sesak dan agak sempit lah. So kami pun decide untuk adakan design macam ni, dan dia memang lebih memberi ruang yang spacious lah untuk kaki-kaki kerusi ni untuk bergerak. Dan kerusi ni sebenarnya pun kami beli di Shopee. Dia adalah mix and match lah. Kita pun pilih mengikut dengan kesesuaian konsep farmhouse tu sendirilah. Okey, jom saya bawa anda ke my little kitchen. Jom. Inilah ruang dapur saya. Sebelum sampai ke dapur, saya decide untuk install sliding door ni sebagai ruang pembahagi lah. Selain itu juga dia function sebagai untuk elakkan daripada bau-bau masakan tu sampai ke dining area. So inilah kitchen saya. Kitchen saya ni, dapur ni adalah dapur wet lah, wet kitchen. Okay, dapur ni tidaklah terlalu besar. Tapi unik ni tentang dapur saya ni, dia facing front yard sebenarnya. Memang saya plan untuk adakan dapur yang mana saya boleh tengok kawasan halaman depan rumah saya lah. Sebab saya cuba imagine lah kalau dapur saya berada di belakang, so saya tak akan aware apa aktiviti yang ada kat depan lah. Mungkin saya tak perasan ada tetamu datang ataupun ada delivery man ke. Selain itu juga senang lah untuk saya observe anak-anak lah bila diorang selalu bermain dekat luar lah. This is the main highlight lah untuk kitchen saya. Ini dinamakan stable door ataupun Dutch door. Dutch door ni sebenarnya originated daripada Eropah pada kurun ke-17. So pada masa tu rumah di Eropah kebanyakannya diorang ada membela haiwan ternakan lah. So this lower half ni memang functionnya untuk keep the animals outside. So bila kita nak udara yang segar, dan simply buka je lah the upper half ni. Untuk saya pula, walaupun saya dah ada cooker hood ni, tapi pintu ni memang banyak membantulah. Sebab once kita dah banyak sangat masak kan, faham je lah masakan Melayu ni, dia punya bau tu akan kekal lama. Jadi saya buka, so kita dapatlah fresh air dan air circulation dalam dapur pun akan dapat dengan lebih baik lah. Untuk dapur saya ni memang boleh dikatakan open concept lah, yang mana saya cuma ada ground ataupun cabinet kitchen je. Okay, sebab saya pun at this moment saya memang tak ada banyak cookware ataupun kitchen utilities yang banyak, so memadailah dengan storage yang ada. Dan di sudut area corner ni memang saya letakkan mounted shelf, galvanized mounted shelf yang saya beli di Shopee juga. Dan saya letakkan coffee bar di sini. Selain tu, kelebihan mounted shelf ni, dia dapat untuk peminat pokok hidup untuk saya macam saya ni, dia memang saya boleh letakkan dia sebagai rak lah, rak pokok. Untuk kabinet pula, dia punya countertop ni adalah jenis quartz berwarna putih. Actually pada asalnya saya plan untuk ada kabinet yang panel berwarna putih dan countertop ni wooden lah, tapi disebabkan oleh susah kita nak maintenance dan harganya yang agak mahal, jadi saya buat reverse lah dia punya design tu. Instead of having the wooden top tabletop, kita just tukar aje. So
bila dah laminated wooden panel cabinet ni, saya reversekan juga dengan design tiles yang lebih terang dan cerah lah. Tapi saya tak naklah simply white macam tu je. So saya fikir why not kita ada corak-corak diamond, black diamond dekat tengah-tengah lah. Next to my fridge ni memang ini adalah open cabinet lah, yang mana pemberian adik saya. Ya, tak silap saya ni items ni daripada IKEA. So saya letakkan decoration items je lah, dan juga a few kitchen appliances kat sini lah. Ini adalah ruangan laundry ataupun laundry area. Ruangan ni memang tak besar sangat. So that's why saya dan suami decide untuk meletakkan washer dan juga dryer saya secara bertindih lah. Dan ini adalah simple cupboard je. Saya beli di Shopee. Buat masa ni memang kita menggunakan cupboard ni je lah, sebab memang ada niat untuk buat permanent wardrobe tapi bajet tak mengizinkan. So setakat ni saya gunakan untuk kita hidekan semua cleaning tools, penyapu, mop segala, sabun-sabun, deterjen, semua saya akan simpan di sini lah. So senanglah untuk saya grab semua sabun. So kita terus ke mesin basuh lah. Dari bilik laundry, kita boleh straight terus ke bilik anak saya lah. Untuk pengetahuan semua, rumah ni cuma ada 2 bilik saja, bilik anak-anak dan juga bilik utama. So since memang anak kami tiga-tiga adalah hero, jadi me and my husband came up with this idea yang mana kami nak buat konsep dorm ataupun hostel lah. Konsep ni senang lah untuk saya. Instead having wall separated room, kita biarkan dia jadi satu ruang yang besar. Mudah untuk saya kemas dan juga mudah untuk saya observe lah anak-anak. Dan konsep bilik ni boleh katakan lebih boyish lah, yang mana warna putih sebagai general wall, dan juga saya ada highlight sikit dengan warna grey, brown dan juga elemen-elemen wood lah. Susunan bilik ni menggunakan 3 single bed yang mana kita susun secara selari lah, dan di antara katil-katil tu ada 2 tingkap yang mana saya letakkan meja belajar untuk mereka. So mereka boleh study lah dekat sini. Dan memandangkan rumah saya ni di kawasan kampung, jadi di sebalik curtain blind ni saya letakkan mosquito net. Dan tingkap ni memang kita open 24/7 lah, memang biarkan udara segar masuk. Dan bila waktu malam memang bilik ni sebenarnya sangat sejuk. Sambil tu kita boleh dengar bunyi-bunyi serangga, bunyi burung. So memang vibe kampung dan vibe farmhouse tu memang ngam lah. So saya bawa anda semua ke master bedroom. Inilah master bedroom kami ataupun bilik utama. Konsep dia general wall. Saya choose colour warna putih. Dan this 4-poster bed ni sebenarnya dah lama juga kami beli, since kami nikah lagi. So usia dia dah lebih kurang 14 tahun lah. Dia punya kayu tu masih okey lagi, so saya decide untuk gunalah. Walaupun dah 3 kali saya pindah, tapi ya, dia punya finish coat pun masih cantik. So kebanyakan ruang di sudut di bilik saya ni memang saya penuhkan dengan pokok-pokok hidup lah. FYI, is not just for decoration, tapi dia sebenarnya membantu jugalah untuk saya dapatkan kualiti tidur yang baik lah. Di sudut kiri kanan katil ni saya letakkan pendant light yang mana saya beli di Shopee. Functionnya dia adalah untuk menaikkan lagi suasana cozy bila malam kan, bila just buka lampu ni, so kita akan rasa lebih selesa. Di hujung sudut bilik saya ni saya letakkan full body mirror yang mana sebelum saya keluar, biasanya selepas saya bersiap-siap, saya bolehlah cermin baju, cermin dirilah orang kata sebelum saya keluar daripada rumah lah. Dan corner ni pula saya enhancekan lagi dengan pokok-pokok
Pokok-pokok ni memang adalah pokok yang tahan untuk indoors dan dia memang low maintenance dan senang untuk kita jaga. Berhadapan dengan katil yang adalah ruang untuk working space. Mana ruang ni biasanya kalau saya dan juga suami kalau kita perlukan buat kerja-kerja yang memerlukan laptop ataupun komputer, biasanya kami akan stay dan duduk di sinilah. Dan ruangan ni selain dijadikan sebagai console table yang mana saya simpan beberapa barang-barang yang penting di sini, ini memang praktikal lah untuk kami duduk dan buat kerja-kerja. Okay, jom kita ke area seterusnya. Next to my bedroom, ini adalah ruangan walk-in wardrobe yang mana ia selain dia berfungsi sebagai bilik wardrobe, ia juga sebenarnya adalah hallway yang mana sebelum sampai ke bilik air, kita ada ruangan ni lah. Mostly memang yang sangat suka dengan area ni. FYI, it was my mom's idea. Saya sendiri pun pada asalnya tak terfikir pun nak adakan ruangan ni. Sebab pada saya ia sangat praktikal dan convenient. Once saya mandi dan bersiap-siap, ia memudahkan untuk saya terus pergi ke dressing table untuk bersiap-siap ataupun makeup dan sebagainya. Full height wardrobe cabinet ni saya dan suami saya tempah di SZL Kitchen Cabinet. Okay, kami memang decide untuk adakan wardrobe yang sampai height dia sampai ke atas supaya salah satunya kita nak storage yang banyak dan kami juga nak elakkan daripada habuk. Pattern dan design ni saya dan suami kita decide lah untuk warna yang putih dengan juga ada sedikit elemen kayu. Dan panel dia adalah laminated wood. Konsep dia kita synchronize lah dengan cabinet kitchen. Okay, berapa kos kabinet tu? Okay, kos kabinet ni anggaran dalam RM6,500. Untuk ruangan seterusnya saya serahkan kepada suami saya kerana dia lebih arif dan pakar mengenai bab-bab teknikal dan juga costing lah. Hai, nama saya Kamar Effendi. Sekarang saya akan bercerita pula berkenaan dengan pintu grill kami. Pintu grill ini adalah jenis collapsible di mana ia boleh dibuka sehingga penuh. Dan ruang pintu ini boleh dimanfaatkan oleh orang keluar masuk dengan lebih selesa. Kelebaran pintu grill collapsible ini ialah 5 kaki lebar dan 7,5 kaki tinggi. Kosnya pula adalah RM1,780. Basikal tua ini asalnya adalah milik kawan saya di mana ia telah lusuh teruk dan kawan saya telah jual kepada saya dengan harga hanya RM30. Jadi saya telah beli aksesorinya di Shopee kebanyakannya. Di waktu malam pula untuk menaikkan lagi seri rumah ini, saya telah memasang lampu-lampu kuning. Kelihatan lampu-lampu kuning ini di mana panjang lampu kuning ini saya beli 2 set. Yang pertama 15 meter panjang dan boleh disambungkan dengan 5 meter panjang. Dia ada tiga panjang, 5 meter, 10 meter dan 15 meter. Yang 15 meter panjang beli di Shopee, harganya RM198. Dan yang 5 meter panjang puluhan ringgit saya tak ingat. Memandangkan dash door ini adalah sejenis pintu kayu yang perlu dijaga dengan rapi. Jadi saya terpaksa pasang satu kanvas di sini untuk mengelakkan air hujan terkena tempias kepada pintu ini dan mengelakkan cahaya matahari yang panas akan mengembangkan kayu pintu ini. Sekarang saya akan ceritakan pula tentang teknikal pembinaan rumah ini. Rumah ini berkeluasan 1,330 kaki persegi beserta dengan ruang 2 beranda. Tinggi rumah ini, di mana beam rumah ini berketinggian dari tanah ketinggian 2 kaki. Kerana di kawasan Meru ni sering berlaku banjir, walaupun di kawasan ini tidak pernah berlaku banjir, tapi untuk langkah berjaga-jaga saya buat rumah ni tinggi 2 kaki tinggi. Dan tinggi dari lantai dalam rumah ke ceiling rumah adalah 12 kaki. Kos pembinaan rumah ini adalah keseluruhannya adalah RM180,000, di mana upah pembinaan RM60,000
Dan kos barang-barangnya, di mana barang-barangnya semua saya beli sendiri, adalah RM120,000. Jadi RM120,000 barang-barang, RM60,000 upah. Kalau anda nak tahu dengan lebih terperinci tentang barang-barang yang saya beli, kuantiti dan harga setiap barang itu, bolehlah masuk ke akaun Facebook saya, Kamarul Effendi Arifin. Baiklah, kita nak ucapkan thank you so much kepada Puan Norazlina dan juga Encik Kamarul sebab sudi bawa Tim House Tour Malaysia jalan-jalan rumah yang cantik ni. Thank you Dia. Thank you House Tour Malaysia kerana sudi datang. And guys, kalau korang tahu, rumah ni dibina daripada scratch ya Puan. Betul. Dan menariknya juga rumah ni, selain daripada konsep farmhouse dia, ini dia suka sekali adalah tu dia punya tema bata merah tu, red bricks tu. Macam mana dapat ilham nak buat konsep macam ni? Okay, sebenarnya konsep ni selain memang kami berdua minat dengan elemen red bricks ni, tapi kami juga terinspirasi lah daripada sebuah butik hotel dekat Melaka. So kami cubalah untuk implement untuk dijadikan konsep sebagai rumah lah. So konsep batu merah ni memang jarang sekali. Jarang buat kan? Dan betul. Agak real juga kan? Betul, agak rare. So kami decide lah untuk come up with this idea lah. Tapi so far memang kami puas hati lah dengan konsep rumah kami. Dan rumah ni juga kalau malam dia macam sejuk je kan? Betul. Sebab efek daripada sebab dia batu merah tu sendiri. Betul tak? Dan rumah ni juga dia apa orang kata, tanah ni daripada family Ina sendiri. Ya, betul. Ini adalah tanah pemberian daripada ayah saya yang mana divide kepada adik-beradik lah. So saya punya bahagian adalah dalam setengah ekar. So saya gunakanlah bahagian saya untuk membina rumah sendiri. So dapatlah rumah impian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alright, dia nak tanya pula pada abang Kamarul kita. Okey, abang boleh share tak untuk kos nak buat sebab yelah ni memandangkan red bricks ni, bata merah ni dia agak rare rumah macam ni dekat Malaysia ni sekarang. So macam abang share sikit kos untuk dapatkan sebiji rumah ni berapa anggaran ni tu? Kos untuk mendapatkan sebiji rumah ni keseluruhannya adalah RM180,000, di mana RM120,000 adalah bahan binaannya yang mana saya beli sendiri, manakala lagi RM60,000 adalah upah yang kita bayar kepada tukang untuk membina rumah ni lah. Maknanya RM120,000 campur RM60,000, RM180,000. RM180,000. Dan kata abang juga tadi kita ada borak kat belakang, dia kata bata ni sih dia ada jenis-jenis dia kan? Ya, bata merah yang saya pilih untuk pembinaan rumah ni adalah yang paling murah lah, iaitu sebiji RM40 saja. Ada juga bata merah yang lebih mahal sehingga RM2 sebiji, yang mana ia lebih padu dan warna lebih sekata. Tapi saya pilih yang harga RM40 sebiji ni kerana bajet yang lebih rendah dan juga warnanya tidak sekata, yang mana ia akan menampakkan lebih kesenian bagi saya. Dia lagi macam nampak lagi estetik dan raw macam tu kan. Tapi hasil dia masih lagi cantik guys. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lagi sekali kepada Ina dan juga abang Kamarul kita untuk hari ni. Okay, kita ada hadiah. Ini dia daripada House Tour Malaysia. Terima kasih Dia. Sama-sama. Dan satu lagi daripada Jiham Kaligrafi. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Baiklah, kalau untuk korang nak tengok tips dan idea deco ataupun apa je mengenai rumah Ina ni, korang boleh pergi ke Instagram Ina, iaitu Norazlina.yunus. Jangan lupa follow juga tau. Ya, betul, jangan lupa. Okey, kita nak cakap thank you so much lagi sekali. Baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Untuk korang, jangan lupa untuk like dan subscribe House Tour Malaysia seperti biasa, dan juga tonton episod-episod kami yang seterusnya. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye.